Assalamualaikum dan salam ibah, bersama lagi dalam GST 101. Ini adalah episod kesekian kalinya untuk kita memberikan penjelasan. Hanya beberapa hari saja berbaki. Kalau saya lihat kepada laman sesawang custom yang berada di sebelah kiri saya ni, 16 hari 1 jam 57 minit 4, 3, 2, 1 saat lagi sebelum pelaksanaannya. Hanya tinggal beberapa hari, tapi pastinya masih lagi ada persoalan-persoalan yang berlegar dalam pemikiran, baik anda merupakan pengguna ataupun pengusaha. Kesemuanya sama penting untuk kita bertindak balas, kerana pastinya untuk kita memperkemaskan rejim GST ini, semua harus mengambil peranan. Kalau anda pengguna dan kelihatan ada di sana sini pengusaha yang melakukan kecurangan dalam konteks pelaksanaannya, maka kita juga harus bertindak. Justru GST 101 ini akan terus memberikan gambaran dan maklumat kepada anda. Anda boleh memanfaatkan talian telefon yang bakal kami buka, 0322829062. Taliannya akan kami paparkan di semasa ke semasa. Persoalan-persoalan yang anda harus tanyakan kepada dua panel yang saya akan perkenalkan seketika nanti. Pada malam ini kita memberikan beberapa fokus khusus dalam 1 jam, bahkan hanya tinggal 55 minit yang berbaki, untuk melihat kepada beberapa persoalan yang masih menjadi kekeliruan dalam kalangan masyarakat dan juga menjawab dengan adanya media sosial banyak maklumat yang bersifat viral dan sesetengahnya perlu dibetulkan, tidak kesemuanya betul, dan lebih malang lagi kedudukannya yang sebagai half truth, separuh betul itu akan menimbulkan kekeliruan. Talian kami buka, saya umumkan sekali lagi, 0322829062. Istimewa malam ini 3 pemanggil akan mendapat hadiah ditaja oleh Salihin Premier Solution. SPS merupakan software ataupun perisian untuk pengusaha khususnya bagi merekodkan perangkaan ataupun bookkeeping GST mereka, dan bagaimana kesemua software itu akan dapat membantu. Nilai harga software hadiah untuk 3 pemanggil ini, setiap seorang mendapat RM2,300 nilai softwarenya. Kalau anda bukan pengusaha, tak apa. Perisian ini anda boleh hadiahkan kepada sesiapa saja. Itu tujuannya, untuk kami memakmurkan pengetahuan tentang GST. Dua panel saya sudah tak sabar-sabar nak menjawab soalan, walaupun soalan belum ditanyakan lagi. Puan Amarjit bersama saya ni. Puan Amarjit Kaur, Timbalan Pengarah Custom bahagian Timbalan Pengarah Custom bahagian GST. Selamat malam, Puan. Selamat malam. Malam ini jadi cikgu ya. Kita nak gunakan papan putih, whiteboard, blackboard, nanti kita akan jelaskanlah. Fokusnya adalah pendidikan dan juga menjawab persoalan-persoalan mutakhir. Banyak juga soalan yang berulang-ulang, Puan. Saya ini episod yang keberapa dah ni? Saya rasa episod yang ke 11, dan ya, soalan yang berulang-ulang tu kelihatannya mungkin kerana khalayak penonton kita bertukar-tukar dan pengetahuan mereka juga mungkin tak sampai. Dan panelis yang kedua adalah Puan Zuraini Osman, penolong pengarah custom bahagian GST juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya sudah tidak kira jam, sudah tak kira hari. Tak kira hari dah. So berapa jam lagi tinggal ni? Oh, kat custom kita kena kali lah kot, 24 kali 16 ni. Ada berapa jam aja lagi? Boleh tidur ke? Tidur. Tidur. Tapi bakal tuan katalah mimpi pun GST sekarang mimpi ni. pun GST, mimpi pun 6% ya. Bila kejut je 6% saya kata. Okey, anda boleh bertanyakan soalan kepada kami. Kita mula membuka laluan talian telefon. Saya mulakan dengan Puan Amarjit dahulu, boleh ya? Kerana persoalan berkait dengan saya sebut pada Puan Amarjit sebelum kita ke udara. Selasa yang lalu, saya masih menerima WhatsApp dari teman-teman yang pada hemat saya, teman-teman yang menghantar itu termasuk dalam kalangan profesional. Seharusnya mereka faham, seharusnya mereka terdidik. Tapi mereka masih bertanyakan kerana mereka menonton saya. Dia kata, kau mesti tahu semua. Dia kata. Saya tak, tapi saya akan majukan soalan itu kepada Puan Amarjit. Dia kata apabila 6% di peringkat pengeluar, 6% pengedar, 6% peruncit, dia kata mana boleh jadi 6? Dia akan jadi 6 kali 3, 18%. Jadi harga akan naik mencanak-canak katanya. Jadi Puan Amarjit bantu kita untuk memurnikan, menjernihkan isu ini. Okay, terima kasih Tuan. Sepatutnya kita kena faham GST dikenakan pada setiap peringkat dalam distribution proses. Okey, daripada manufacturer kepada wholesaler kepada retailer kepada end consumer. Okey. Kita ada 3 jenis pembekalan. Satu jenis pembekalan kadar standard. Kita ada slide-nya di sini ya. Boleh kita kongsikan. Kadar standard. So yang kadar standard itu 6%. Yang pembekalan yang kedua tu kadar sifar 0%. Yang satu lagi pembekalan dikecualikan di mana tidak dikenakan GST. Okey, so untuk yang kadar standard,
Okey, di sini kita boleh tengok cukai output dia 6%, cukai input boleh dituntut. Okey. Bila kata kadar standard ni cukai input boleh dituntut, bermaksud kalau manufacturer Mengenakan 6%. 6% kepada wholesaler, wholesaler bila dia buat nilai tambah, then dia boleh jual, dia katakan daripada dia beli 100, Ya. cukai peratus RM6, RM6. 100 RM6. Okey. Bila dia jual katakan 120, tapi dia kenakan cukai atas 6%. Tapi dia boleh tolak yang 6% ini. So cukai input bukanlah kos pada wholesaler Ya. dan seterusnya sampai akhir. Ya. Yang akhir yang end consumer yang bayar Hanya 6. 6%. Kerana di tengah-tengah jalan Sebab itu yang semua. tengah-tengah dia sudah tolak-tolak. Ya. So cukai input, in other words GST, bukanlah kos perniagaan. Ya. And mengikut Akta Anti-Profiteering Act pun, dia dilarang mencampurkan cukai GST yang telah ditolak dan telah dituntut dalam harga barang. Okey. Jadi ada kawalan di situ ya. Ada. Tidak boleh. Okey. So untuk yang kadar SIFA, kalau kadar SIFA, cukai output kosong, tapi input semua boleh claim. Bayangkanlah, tuan bayangkan, kalau pengilang, dia mengilang barang, pakaian katakan. Untuk mengilang pakaian sekarang ada tertakluk pada sales tax 10%. Ya. So bawah GST pakaian 6% kena. Tapi dia punya input, katakan lawyer fee ke, insurance ke, kilang ada pegawai keselamatan semua. Semua ini sekarang pun kena service tax. Ya. You bayangkan semua boleh tolak. And then semua boleh tolak. So patutnya tak ada. Ya. Tapi kalau kadar SIFA, katakan orang mengilang beras ke apa, kosong. Tapi dia punya input, kilang punya input semua tanpa utility lah, air, api semua. Ya. Semua boleh claim. Bermakna kerajaan bayar tahu pada pengilang beras. Atau bermaksud mana-mana bekalan yang kadar SIFA, kerajaan bayar. Kerajaan yang tanggung kalau kadar SIFA. Okey. So mana boleh kata 6+6+6 di sini. Okey. Even kadar standard pun tak ada 6+6. Semua dah tuntut-tuntut. Only end consumer bayar 6%. Okey. Itu pun sebab bila pengilang, wholesaler, retailer, dia punya cost of production menurun. Ya. And dia kena pass this cost saving pada end consumer. Sepatutnya pengguna bayar kurang daripada bawa Ya. sistem sekarang. Okey. Untuk kadar atau bekalan yang dikecualikan. Bekalan dikecualikan, dia punya senario lain sikit. Okey. Sini kita tak dapat nafikan sedikit sebanyak mungkin harga naik. Sebab pembekal yang menyediakan bekalan dikecualikan, walaupun pengguna tidak dikenakan GST, tapi pembelian dia tertakluk pada input ada GST, tapi dia tak boleh tuntut. Tapi di sini saya ingin menekankan input yang pengilang ini atau pembekal yang menyediakan bekalan kadar yang dikecualikan, dia pay input sepatutnya pada harga yang rendah tau. Sebab dia beli daripada pembekal yang telah menuntut ITC. Ya. Sepatutnya dia kena pass the cost saving. That's the whole idea of GST. Ya. Kita nak jadikan kita punya produk kompetitif supaya kita boleh ekspor. Ya. Kita nak jadikan our economy more kompetitif. Ya. Kita nak menjemput pelabur masuk. So sepatutnya harga tak naik. Kalau harga naik mungkin sebab-sebab lain lah. Di luar kawalan, di luar skop GST maksud saya. Kalau our ringgit Malaysia jatuh. Ataupun ada variable lain, ada pemboleh ubah lain yang harus kita lihat. And at the same time ada peniaga-peniaga yang ambil peluang. That is Tapi itu sudah ada aktanya, Puan Zuraini. Yes. Elok kita jelaskan soal peranan kastam adalah seperkara dari segi regulator. Tetapi dalam konteks enforcement ini kita ada KPD NKK dan aktanya. Elok kita jelaskan sedikit di situ.
Kita sedia maklum ada apa yang disebut sebagai Akta Pencatutan, di mana pihak KPDKK akan mengawal harga. Kita bukanlah kawal in sense that kita tak boleh naik harga. Sekiranya ada keperluan, contoh kos memang betul meningkat, mungkin dia boleh naik harga. Tetapi sekiranya kita andaikanlah dari segi ekonomi, kita kata semua benda adalah pada tetap sama, tetap tidak ada apa-apa berubah. Ceteris paribus. Ya, that's word. Itu istilahnya. Jadi sepatutnya dengan ada macam Puan Majid kata tadi, dengan keupayaan menuntut kembali input tax, maknanya sekarang kos harga barang tu dah kurang. Sebab itulah kita kata harga tak sepatutnya naik. Ya. Tapi ada faktor-faktor lain yang mengawal. betul, Jadi secara prinsipnya oleh sebab pengeluar, pengedar boleh menuntut balik. Jadi tidak sepatutnya mereka transfer, mengalihkan 600. Malah itu menjadi satu kesalahan, bukan? Betul. Mereka tidak boleh kerana kesemua rejim akaunnya itu akan dikawal selia. Jadi saya tak tahulah kalau masa-masa depan ni Puan Amarjid akan ada lagi bertanya dengan saya, bertanya dengan custom. Tapi saya mengandaikan mungkin ada yang semakin excited, teruja. Ni semakin dekat ni. Dia rasa macam semakin laju menuju GST ni, segala kemungkinan perkara yang viral. Jadi anda dengar sendiri daripada pihak custom bahawa tidak seharusnya menaik sehingga 6%. Tapi akan ada kenaikan yang nominal disebabkan oleh sebab tertentu. Dalam ikut simulasi yang dilakukan oleh custom, jangkaannya berapa kenaikan yang mungkin Kalau berlaku? overall CPI 1.08. Okey. 1.08. CPI akan jangkakan lah. Dan bukan 6%. Walaupun kenaikan GST 6%, jadi bagaimana 1.08 itu dicapai disebabkan oleh faktor-faktor apa, Puan Majid? Boleh kita kongsi sedikit? Itu kajian berdasarkan HES, household expenditure. Okey. Berdasarkan berapa bakul goods. So ini kajian dilakukan oleh satu kumpulan, in fact by consultant bersama dengan pegawai custom, berdasarkan pattern expenditure lah penduduk Malaysia. Ya, itu jangkaan purata 1.08. Anda sedang menyaksikan GST 101. Jangan lupa beberapa minggu lalu juga kita telah memperkenalkan apa dipanggil itu? Panduan buyers shoppers guide. Itu istilahnya saya mencari. Panduan pembeli sudah pun diedarkan, bahkan anda boleh mendapatkannya secara dalam talian dari laman sesawang KPDNKK. Boleh melihat unjuran harga di situ. Betul. Berapa kemungkinan kenaikannya, yang harus dilihat adalah pada kadar unjuran itu, bukan pada harganya. Kerana kita tahu harga itu akan ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Jangkaan perubahan ke atas harga. Kadar julatnya. Jadi anda boleh mula menelefon kami 0322829062 bersama Puan Amarjid dan juga Puan Zuraini. Cuba menangani persoalan yang anda kemukakan. Semua pemanggil, 3 pemanggil yang kami berikan laluan ataupun nasib baik pada malam ini memenangi hadiah tajaan yang berupa perisian SPS bernilai 2,300. Ada yang kata, saya bukan berniaga nak buat apa perisian ni kan. Tak apa, ambil dan boleh bagilah hadiah pada siapa-siapa. Ditajuk oleh Salihin Premier Software System. Dan anda boleh menelefon kami mula sekarang bertanyakan sebarang soalan. Puan Zuraini, pendaftaran sudah ditutup. Masih? Betul kan? Bukan kata pendaftaran ditutup. Kita tak tutup pendaftaran. Okey, cuma deadline-nya telah pun lapse. Cuma kita kata macam ni, mengikut peruntukan di bawah akta kita, sesiapa yang membuat melebihi akan mencapai perolehan bercukai dia melebihi 500,000. Thresholdnya. Sepatutnya dia dah mengemukakan selewat-lewatnya hujung bulan tahun lepas. Hujung bulan 12 kita kata. Sepatutnya. Kalau dia kemukakan selepas daripada itu, dia telah dianggap melakukan kesalahan. Kita tak tutup. Maknanya kita still buka lagi. Dan akan dikenakan compound lah. Tapi orang cakap kata masih tapi nak kata custom kita lanjutkan lagi sampai hujung bulan 2. Custom ni baik sangat. Jadi semua sama juga macam caman polis. Kita bukannya nakkan duit compound tu. Kita katakan kita tak nak nanti orang kata kita nakkan sangat hasil compound tu. Jadi kita KP dah lanjutkan sampai 28 bulan Februari. Ini kita ada slide-slide-nya ni. Jumlah ataupun elok kita ceritakan berdasarkan slide ini ya. So kalau ikut target kita dulu hujung tahun lepas kita jangkakan akan dapat dalam 240 orang berdaftar. Tetapi rupanya ramai yang datang berdaftar, termasuklah yang di bawah 500,000 tadi itu pendapatan dia. Jadi dengan kita kata keputusan ramai yang ni daripada pendaftaran meningkat, so kita dah naikkan kita punya sasaran kepada 350,000 orang berdaftar. Saya suka usik custom bila bab unjuran ini. Tak apalah, minggu depan katanya dengan Ketua Pengarah saya nak usik lagi lah Datuk Seri. Sehingga hari ini kita dah ada lebih kurang 352,000. Itu saya usik tu sebab katanya mula sasaran 150.
Lepas tu naik, Tambah ni, tambah. ada 240. Lepas tu kemudian saya ingat beberapa bulan lalu saya kira Ketua Pengarah Kastam menyatakan ada 60,000 yang masih belum mendaftar ni nak dikejar. Kemudian sekarang sasaran 350,000. Jadi takut nanti orang kata gurauan saja tekanan yang diberikan oleh Kastam ini. Kita tunggu tak lama lagi sebab Kena hari tegas tu sikit ni. kita Kena dah tegas jalankan sikit. operasi. Okey. Operasi mengesan lah kita kata operasi GST bermula 1 Mac hari tu. Dan insya-Allah lah kot. Kita nak tengok kita lah akan ni. keluarkan Sebab nanti, compound tak lama lagi. Penegasan itu kena ada lihat siapa yang terkena hukuman. Puan Marjid dah jeling saya. Nak Saya tengok dah siapa yang ada kena. kot. Saya Ada, dah dah kena, ada syarikat Okey. terima. Mungkin ada Alright. kalau syarikat terima boleh buat panggilan dah ada dah. Okey, nanti kita kongsikan minggu depan bersama dengan Ketua Pengarah. Tengok mana yang telah dikenakan compound, telah dikenakan tindakan. Kita kena tunjuk ni sebab enforcement tu penting. Tidak begitu Ya, Puan Majid? setuju, Kalau tak setuju. nanti dia kata tegas tapi tak ada tindakan. Dia kata tak apa ni, Kastam baik hati. Dia akan lanjut lagi tarikh ni Tak ada nanti. dah, tak ada lanjut Tak dah, ada dah. tak lanjut dah. Jangan lanjut dah. Jangan lanjut dah. Come on. Kita tegas So, di sini. saya nak inilah nak tekankan kita belum tutup kita tak tutup Masih pendaftaran kena sampai mendaftar. dia akan sampai bila Mana selagi bila? ada perniagaan Cuma selagi tu. isunya hari itu kita nak menyegerakan proses dan Ada memudahkan. dia orang cuma boleh datang ke JSC dia kata dulu register free. Sekarang Now register register lebih bayar. 500,000 ada compound. Okey. Ada pemanggil lama menanti 0322829062. Siapa di talian? Hello? Hello, Ya, siapa? saya Muhammad Fadil. Muhammad Fadil. Uh, Okey, bersama Puan Amarjid dan juga Puan Zuraini, tahniah kerana menerima penajaan perisian SPS. Jadi tuan pemanggil ini merupakan pengusaha, peniaga, tak saya pengguna. orang biasa, pengguna. Pengguna. Tapi tak apa, masih Ya. dapat dan boleh berhadiahkan pada siapa lah. Kok nak jual pun boleh barangkali ya. Silakan. Silakan. Bersama. Ni cik, saya nak tanya kan. Ya. Sebab saya tengok dalam internet kan, Ya. dia kata kalau kita keluar duit dekat ATM pun kita kena GST juga kan. Oh, soalan tu cepu mas. Saya pun dapat. Terima kasih. Itu saja ke soalannya? Tu je soalannya. Okey, Cik Fadil letak telefon. Soalan ini penting kerana ramai sangat yang bertanya dengan saya. Dia rasa macam saya jadi host GST 101 ni, saya tahu semua. Tapi tak apa, kita ada Puan Amarjid dan juga Puan Zuraini untuk menjelaskan. Terima kasih Encik Muhammad Fadil. Okey. Okey, dengar jawapannya ya. Ini ramai sangat yang bertanya dengan saya. Sama ada melalui WhatsApp, di private message Facebook. Ini nak kena 6% ni, saya nak keluar RM1,000 nanti dah kena RM60. Kejamnya dia kata. Jadi kita kena betulkan ini. Puan Amarjid, bantu saya. Bagi perkhidmatan kewangan Ya. yang diberikan oleh bank, yang GST dikenakan itu ada atas fee based. Okey. So ATM card itu bila kita guna withdraw, yang RM1 itu saja kena. Bukan yang jumlah Yang dikenakan pengeluaran. GST pada fee RM1 itu. Itu Bukan saja. pada jumlah pengeluaran Bukan, ya. bukan pada Okey. jumlah pengeluaran. Jadi kalau RM1 dia akan jadi RM1.06 lah. 6 sen je Cik Fadil. Bukan itu pun pada kalau ada charge je lah. Macam kalau kita bank kita bank pergi sendiri, ke ya. tak adalah kan. Misalnya bank Islam pergi ke Pergi ke ATM bank. bank Islam tidak ada Tak ada, charge, tak ada kan. maka tidak Only ada for kena Max GST di lah. situ ya. Okey, itu satu makluman yang jelas kepada semua. Jadi harus diulang semula. Ramai sangat yang tanya dengan saya ni. Saya nak jelaskan semula untuk pengeluaran wang di mesin ATM, kalau dikenakan GST pun adalah pada fee yang dikenakan, bukan Betul, Ustaz. pada jumlah pengeluaran. Jadi ramai sangat ni, kawan-kawan RTM pun ramai ni. Tanya dengan saya sebab dekat situ je ATM. Dia kata habislah lepas ni RM60 lah setiap kali keluar RM1,000. Jangan risau, hanya 6 sen kalau fee-nya RM1. Bergantung kepada fee yang dikenakan oleh setiap mesin. Adalah kita nak tengok kepada tadi mana senarai ini ya. Okey. Baik. Okey, kita akan melihat soal tanggungjawab orang-orang yang telah berdaftar ini. Saya ingin berbalik kepada Puan Zuraini. Elok kita lihat. Okey. Mereka telah mendaftar, jadi kini apa yang mereka perlu lakukan? 16 hari lagi. 352 orang, 352,052 Okey. orang telah berdaftar. Okey. Jadi apa nak buat? Nak tunggu saja ke lepas 1 April? Betul, Okey. betul. Ingat kita selalu ada banyak macam saya tadi timbulkan, ramai juga yang tak tahu bila dah daftar tetapi dia kurang RM500,000. Okey. Sama ada dia kena charge JST ataupun tidak dia kata. Jadi kita kata apabila seseorang tu telah berdaftar, masuk je dalam sistem kita, dia tertakluk kepada undang-undang kita. Okey. Jadi kita telah mensyarat- Walaupun dia di bawah threshold. Walaupun pendapatan dia, orang kata ada setengah-setengah kita dapat ni datang merayu datang daftar ni, Aha. dia RM10,000 setahun. Pun Itu dia dah pun mendaftar. dia nak juga daftar, so kita benarkan Dia lah. yang nak. Dia nak berdaftar. Okey. Sebab dia kata mungkin ada sebab dia punya vendor, Business, dia vendor vendor. kan dia perlu. Jadi diwajibkan daftar, dia daftar. So walaupun bila dia dah masuk je dalam sistem kita ni, dia tertakluk kepada peruntukan-peruntukan kita. Okey. Sebagai orang berdaftar, satu dia kenalah
mengeluarkan tax invoice sebab Okey. dia nak charge pelanggan dia. Kalau dia tak mengeluarkan tax invoice, Okey. itu adalah satu kesalahan. Okey, saya akan pertajamkan lagi soalan ini supaya penonton kita benar-benar faham, tapi kita akan ikuti temu bual bersama pemain industri yang berada di luar sana yang telah pun mendaftar. Kita ikuti temu bual yang telah kami lakukan lebih awal. Okey, Perbadanan Kutu Buku ini ditubuhkan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. MOE pada 6 Julai 2011, which is kita sebagai satu one hub center untuk publishers, writers, and readers untuk conduct, untuk gather, network and conduct everything about book related activities together lah. And salah satu mission Kutu Buku adalah untuk menjadi nukleus perbukuan negara satu-satunya, insya-Allah. I think this is one of a transformation lah. Okay, sebelum ni kita ada juga tax SST, kemudian kita transform to GST, which is sebenarnya it's a good sign untuk negara. Kalau kita faham dengan bahasa mudahnya, GST sebenarnya membantu menurun untuk separuh barang, menurunkan harga barang sebenarnya. Okey, kalau kita perasan kita ke mana-mana kita akan di-charge dengan 6% and sometimes 10% additional tax. Yes, hidden, yes. Now memang kita terang-terang akan dikenakan dengan 6% sahaja. So sebenarnya kita harus cuba dulu untuk menyahut seruan negara ini. Kita juga bersama-sama untuk melancarkan GST pada memperhalusi GST pada 1 April ini. Salah satu cara yang kami lakukan adalah dengan installation of application which is MyOp yang related to GST. So maksudnya ia salah satu application yang memudahkan untuk kita submit kita punya all those needs document to custom. Selain daripada itu, dia sangat friendly dan dia telus, dia very direct, dia friendly system lah. Dan dia link kepada submission to custom. Bagi mereka yang baru untuk cuba sistem ini, saya rasa ia sangat mudah, friendly dan very direct. Okey, Mamat GST sudah memperkenalkan dirinya tadi. Sudah pun terkeluar rupanya. Sebelum ni dalam episod-episod ni kami ada satu watak Mamat GST dengan suara je. Okey. Tiba-tiba tadi saya ternampak dia dah terkeluar sewaktu menemu bual. Kita nak menunjukkan tadi bagaimana industri bersiap sedia. Ada yang maklum, ada yang tidak maklum. Kita menyambung semula berkait dengan registran yang mereka yang telah mendaftar. Saya difahamkan ada susul galur yang mereka harus lakukan kini menjelang 1 April dan juga langkah berikutnya. Tadi kita belum usai lagi. Tadi saya maklumkan tadi seseorang yang telah berdaftar, setiap pembekalan yang dia buat, dan pembekalan itu adalah pembekalan bercukai, dia mesti wajib keluarkan satu apa kita panggil tax invoice. Dan tax invoice ni mesti mengandungi apa perkara-perkara yang kita telah tetapkan. Kecuali dia mohon untuk kurangkan, ada setengah perkara boleh digugurkan, tetapi kena dapat kelulusan kami. Dan sebagai seorang pengguna, bila kita tahu seseorang itu telah berdaftar, dia akan kena paparkan nombor GST dia sebagai bukti yang orang tu layak menuntut GST, mengenakan pelanggan dia GST. Kalau dia tak ada benda tu, dia tak bolehlah kenakan sepatutnya. Saya menjangkakan penonton kita ni ada dua kategori. Ada pengguna dan ada pengusaha. Majoritinya mungkin pengguna. Cik Fadil tadi pun menelefon adalah pengguna. Jadi untuk kita memperkasa mereka, mungkin kalau kedai itu besar, pusat beli belah, jelaslah thresholdnya 500,000. Tapi kalau pergi ke setengah kedai kecil dan mendapat ada kemusykilan di situ kerana mungkin pada resitnya bertulis GST 6%, itu boleh disemak. Boleh disemak. Bagaimana nak semak? Buat masa ni kita hanya melalui internet dulu, kita melalui portal GST. Tapi boleh saya beralih ke boleh. Laman sesawangnya ada di sini. Kalau kita ingin semak, kita harus pergi ke mana? Di tab tu Tab ya. Okey, saya ingin memaklumkan kepada penonton, kalau anda pergi ke laman sesawang gst.customs.gov.my, Puan Zuraini menunjukkan kepada pengguna bagaimana nak menyemak sesuatu syarikat itu sebenarnya telah mendaftar GST atau tidak. Pergi ke tab di sini Puan ya. Puan. Daftar matuk GST. Cuma nak maklumkan mungkin selepas 1 April kita akan terus link dengan custom punya website. Okey. Jadi di mana yang harus kita lihat? Lookup GST status. Lookup GST status di sini.
Okey, jadi di sini apa yang harus dibuat? Dia ada dua cara, sama ada masukkan nombor GST. Kalau kita ada nombor GST dia, contoh Pada kita resit kedai, itu akan ada nombor GST ya? Ya, tadi saya maklumkan ada perkara-perkara yang boleh digugurkan. Tapi yang pastinya nombor GST itu memang kita tak akan benarkan Itu digugurkan. kekal ada. Jadi maknanya kalau ada satu-satu syarikat mengenakan GST pada kita sebagai pengguna nak menyemak betul atau tidak syarikat itu telah mendaftar kerana tidak mahu ditipu. Kita tahu resit pun boleh tipu kan? Betul. Jadi mereka boleh pergi ke laman sesawang ini, anda lihat di mana kami buka tadi. Misalnya di sini. Contoh, kalau saya kena klik dulu dekat bulat tu salah satu. Kalau tu nombor GST. Ini nombor GST-nya. Dia masukkan 12 digit. Dia Okey. ada 12 digit number dekat resit tu dia boleh masukkan. Kita akan tengok. Atau ni juga boleh Ataupun gunakan nama syarikat. Nama syarikat. Pun boleh juga. Kalau Okey. kita ada keyword dia lah, kita kata macam ambil contoh mesra ke, kita masuk kata mesra kan. Okey. Dia akan senaraikan. Ini telah kita tunjuk sebelum ini, tapi kita nak tunjuk sekali lagi apa yang berlaku kalau kita cuba mencari syarikat nama. Ini dia kata terlalu banyak sangat syarikat bernama mesra. Okey. Jadi kita kena Kecilkan lagi. perbanyakkan lagi dia punya perkataan itu. Okey. Mungkin Mesra Ria kalau Mesra ada. Ria Sendirian Berhad. Ya, kalau ada. Kalau ada. Kalau ada syarikat, kita pun tak tahu. Ini Ini mana tak ada. Kerana syarikat tu tak wujud. Tak wujud. Jadi kalau kita pergi ke kedai Mesra Ria Sendirian Berhad, mengenakan GST dan kelihatan di sini no registrants found. Jadi di situ saja satu penipuan telah berlaku. Contoh macam kedai buku tadi apa tadi? Boleh dapurkan. Badan buku tadi dia kata. Tadi badan kota buku, jadi boleh kita lihat ya. Kota. Dan kalau itu bagaimana kita nak memperkasa kepada pengguna dengan memanfaatkan, katanya nanti mungkin ada perubahan ataupun bagaimana tab itu akan incorporate sekali. Ya, portal GST ni nanti bermula 1 April kita akan satukan di dalam portal custom. Okey, jadi wajahnya akan berubah Akan ikut custom menjelang punya. 1 April nanti ya. Jadi anda boleh memanfaatkan ini. Masih lagi kami buka talian 0322829062. Pemanggil boleh memanfaatkan. Ada pemanggil di talian katanya. Okey, silakan. Siapa di talian? Hello. Saya Muhammad Khis. Hello, saya Muhammad Khiso dari Perak ya, Tuan Fred ya. Ya, Encik Muhammad Khair. Bertemu lagi. Silakan. Ya. Berkenaan dengan bila kita menyebut tentang implementasi GST, terdapat pandangan-pandangan yang menyatakan lebih banyak produk-produk ataupun barang-barangan yang dapat lebih murah daripada harga sebelum GST itu sendiri. Jadi saya minta kalau boleh bagaimana barang-barang ini dapat dikurangkan dengan terlaksananya GST pada 1 April 2015 ini. Mungkin terdapat barang-barang yang lebih murah daripada harga yang sebelum GST dilaksanakan. Jadi saya minta penjelasan daripada ahli panel. Baik, Encik Khair, kita akan jelaskan. Ada beberapa perkara yang perlu kita betulkan sini. Kerana kalau kita menangkap isyarat apa yang disebut oleh Encik Muhammad Khair tadi, gambarannya akan ada harga barang yang lebih murah. Sepatutnya. Apakah itu benar? Kalau benar bagaimana dan bagaimana kita nak tahu? Siapa? Puan Saya cuba dulu. Puan Amarjid dahulu. Okey, Puan Suzaini dulu, silakan. Okey, satu contohlah saya ambil. Okey. Buat masa sekarang ni buah-buahan kita ada 5%. 5%. Beli apa ada 5% orang kata kat dalam tu cukai jualan yang diimport. Selepas GST dianya diklasifikasikan sebagai zero rated, barang-barang di bawah kadar SIFA. Ya, jadi Iaitu tak ada 5%, tidak ada tak ada 6%. 5%. Dan apa yang eloknya, orang yang membeli itu yang pembekal dia boleh menuntut kembali segala input tax yang dikenakan ke atas dia. Ya. Jadi seharusnya kalau kita tengok secara teknikal, mathematically, harga buah-buahan akan sepatutnya turun. Disebabkan kalau kita ambil macam apa tadi perkataan tadi, yang akan tetap segala Ceteris paribus. akan tetap, ceteris paribus. maka harga barang, harga buah tadi sepatutnya akan turun. Betul. Dan benda yang sama juga sepatutnya kita applykan ke atas barang-barang yang Zero ada rate. Ya. Zero rate. 10% sekarang cukai 10%, jualan. kini 6% sepatutnya Ya. harga ini akan turun. Ya, Puan ingin menambah. Puan Amarjid. Apa yang disuarakan oleh Puan Zraini, saya setujulah. Ya. Memang sepatutnya berlaku macam gitu. Ada beberapa perkara, ada beberapa produk yang akan turun. Bahkan kalau Encik Muhammad Khair pergi ke laman sesawang KPDNKK ya, Shoppers Guide itu, kalau Encik Khair download, muat turun, akan lihat di setengah produk yang 500 disenaraikan itu ada yang negatif. Betul. Itu kerana seperti yang dijelaskan oleh Puan Zuraini tadi, disebabkan oleh impak daripada status dan juga cukai sebelumnya. Cukai sebelumnya 10, kini jadi 6. Jadi sewajarnya produk yang sedemikian turun harga. Begitu juga sebelum ini buah-buahan misalnya ada 5%, kini tidak dikenakan, jadi sepatutnya harga buah menurun. Jadi senarai produk yang turun ini boleh dimuat turun dari laman sesawang KPDNKK. Shoppers Guide itu ada 500 produk. Kita tahu ada ratusan produk di luar sana. 500 itu tak memadai ya. Ikut bakal. Jadi cuma itu memberikan kita gambaran lah.
realitinya, sebab kita nak memahamkan orang kata mana boleh turun 6%, tak mungkin. Jadi itu harus kita fahamkan. Jadi 0322829062. Terlupa tadi nak bagi tahu Encik Khir, dia pun dapat perisian juga. Encik Khir dapat ya. Nanti kami akan hubungi semula Encik Muhammad Khir. Jadi berkait dengan tadi soal tanggungjawab registeran, rekod harus disimpan 7 tahun. 7 tahun. Sekarang ni maknanya kita apabila seseorang tu telah berdaftar, bila dia hantar penyata, bila dia dah keluarkan invoice tadi, kita go step by step dulu lah, saya ni senang dia faham sikit. Dah keluarkan invoice, dah keluarkan invoice, dah kenakan GST kepada pelanggan. GST yang dikutip daripada pelanggan tu tak boleh simpan lah, kena bayar kepada kerajaan. Cara nak bayar, dia kena hantar penyata. Dan penyata tu bila dia submit kemukakan penyata, dia tak perlu nak attach apa-apa dokumen. Macam sekarang yang orang kebiasaannya buat orang kata income tax lah kan, kita senang masuk, dia declare dalam borang income tax. Custom juga serupa juga kita punya pendekatan, di mana peniaga hanya perlu masukkan angka saja dengan mengikrar berapa sebenarnya output tax dia, berapa input tax dia. Dan kalau ada pelarasan perlu dibuat, dia buatlah pelarasan. Jadi rekod-rekod berkaitan dengan penjualan, pembelian perlu disimpan sekurang-kurangnya 7 tahun. Dan mesti disimpan di dalam Malaysia. Disimpan dalam Malaysia dan 7 tahun. Beberapa minggu lalu kami berbincang soal perisian. Ya, adakah menggunakan perisian yang diiktiraf itu akan membantu dari segi record keeping dan juga penyelarasan dengan pihak custom? Betul. Saya rasa kita pun sedia maklum sebenarnya perisian tu bukanlah satu yang wajib. Dia bergantung pada industri. Kalau industri itu perniagaan dia sesuatu yang complicated yang memerlukan pertolongan orang kata IT lah, seelok-eloknya dia ada perisian tu. Dia lagi mudah sebabnya dia akan keep record segala maklumat. Tetapi dengan adanya perisian tu bukannya bermakna dia orang boleh buang segala invoice yang dikeluarkan. Invoice tu tetap juga perlu disimpan. Terutama sekali invoice daripada pembekal. Jadi kalau sebarang komplikasi yang timbul, kena tanya dengan Puan Zuraini lah kot. Komplikasi macam mana tu? Dia tak tahu, kata tadi industri yang besar, industri kecil. Dia tak tahu industri ni besar ke kecil. Contohlah kita ambil kan, kalau katakan Tuan Syed ada syarikat yang transaksi dia terlalu mudah, sewaan ke kita kata. Dan hanya mengeluarkan satu invoice sebulan sekali. Mungkin tak perlulah perisian tu. Tetapi macam contoh-contoh syarikat yang banyak in-out, input banyak output. Cawangan, banyak outlet. Macam item pun banyak, seelok-eloknya dengan ada perisian tu dia lagi mudah. Kita akan bercakap dengan lebih lanjut tentang ini dan juga nanti kita akan mula menyentuh tentang aspek pendidikan. Ada sektor pendidikan yang harus kita perjelaskan. Masih lagi ada pemanggil terakhir, pemanggil ketiga 0322829062. Tahniah kepada pemanggil kerana memenangi ataupun menerima tajaan. Ini peniaga dari Sabah ni. Siapa namanya? Encik Jamal. Assalamualaikum Encik Jamal. Ya, Encik Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Encik Jamal berniaga apa Encik Jamal? Soalan saya begini, Cik. Ya, silakan Cik Jamal. Saya nak tanya, macam contohlah kami sebagai yang ada kontraktor lah, yang lesen F ke bawah, dia 200,000 ke bawah. Jadi orang-orang yang 200 ke bawah ni tidak layak untuk mendapat GST kan? Jadi tidak wajib mendaftar. Silakan. Tak wajib mendaftar. Betul. Jadi macam mana kita nak berurusan dengan orang yang dia dapat mendaftar GST sebab dia nak claim GST dia. Betul. Soalan yang valid. Dengan dia berurusan dengan saya, dia tidak dapat GST. So saya minta pencerahan macam mana. Baik, terima kasih. Saya kira soalan yang sangat penting untuk dijawab kerana bukan hanya Encik Jamal saja, ada juga teman-teman yang bekerja dengan syarikat yang di bawah threshold, yang menjaga akaun. Jadi harus dijelaskan soal mandatory registration, voluntary registration. Siapa? Puan Amarji? Okey. Cik Jamal boleh letak telefon dan dengar penjelasan, tapi kita ingin mendapatkan nombor talian telefon untuk menghadiahkan perisian kepada Cik Jamal ya. Okey Cik Jamal, terima kasih. Jadi bagaimana Puan Amarji? Mana-mana perniagaan yang di bawah threshold 500,000, 500,000, dia boleh daftar di bawah GST. Tapi bila dia ada di bawah GST, at least untuk 2 tahun dia tak boleh keluar. Dia kena duduk dalam sistem for 2 years. Kita tak mau yang voluntary, yang kecil-kecil industri ni masuk hari ini, esok keluar. 2 tahun kena kekal dalam duduk, sistem. Sistem kena kekal. So anybody can come in. Tapi kita akan pantau dia punya perniagaan. Because kita tak mau ada yang ambil peluang masuk keluar macam kata tadi ataupun any fly by night punya. Kita akan tengok. Tapi kami sedar, custom sedar yang these small players pun perlu masuk dalam sistem sebab dia buat bisnes berurusan dengan syarikat yang besar. Syarikat besar dia nak claim ITC. Betul. Dia kata pada dia orang, ada yang Melayu datang jumpa kita. Dia kata, you kena, kalau tak daftar, we won't do business with you. So, kontrak kecil-kecil.
So with that taking in consideration, so Ketua Pengarah Kastam sudah buat keputusan, kita buka untuk diorang semua. Okey. Siapa nak masuk Itu boleh. voluntary. Tetapi registration. sejurus mereka masuk 2 tahun mereka tak boleh keluar. Yes. Dan mesti comply lah dengan segala Ya. peruntukan Yes. dalam Sejurus masuk bererti mereka harus mengenakan Tertakluk segala pada syarat-syarat akta. yang sudah Yes, pun ada tertakluk di pada dalam akta. peruntukan GST itu. Sebagai contoh, invoice, receipt, invoice, kena penyata. kumpulkan setiap Okey. 3 bulan dan bayar cukai pada kami, pada custom. Itu yang disebutkan sebagai compliance cost ya. Betul. Yes, Compliance yes. cost ini timbul dalam bentuk apa? Mengapa? Guna tenaga? Dia kena ada mungkin tambah kerani ke apa. Sistem pun mungkin dia kena, walaupun kecil pun sebab untuk simpan rekod, dia akan ada invoice, kadang-kadang ada debit note, credit note. Okay. So all this pun keluar masuk. Kalau ada sistem, once and for all is one time investment. After that senang untuk perniagaan dia. Okay. And I'm sure dia punya perniagaan pun satu hari akan kembang. It won't stay 50,000, 100,000 kan. So all this involve compliance cost Ya, lah. ya. Itu maksud dia lah. Mungkin soalan ini premature kepada Puan Amarjid dan juga Puan Zuraini, tetapi saya tahu setengah negara thresholdnya sangat rendah. Kita ni setengah juta ni besar sebenarnya threshold. Kalau direndahkan nanti silap-silap kedai gunting rambut yang kecil-kecil ni pun akan kena. Jadi kemungkinan untuk diturunkankah threshold ini pada masa depan? In a Sebab way, nampaknya trend sekarang ni syarikat besar yang beroperasi dengan berurusan dengan syarikat kecil tu masih kena mendaftar untuk melayakkan ITC. Ada kemungkinan akan diturunkan. Saya akan tanya dengan Datuk Seri juga minggu yes, depan. you boleh tanya dengan Datuk Cuba tanya Seri. Datuk Seri. Tapi satu kebaikan GST is yang kita punya hidden economy kan, shadow economy kita Black buat economy, ya. 30%. Okay. So mereka ni akan paksa keluar berdaftar sebab dia buat bisnes dengan big giant kan, katakan Yeah. supermarket, Yeah. Tesco ke apa. So sekarang dia tahu Tesco pun nak Yeah. tax invoice. Yeah. So dia pun akan keluar Mereka akan masuk. surface. Terpaksa ya. Good for the economy lah. Ya, good for the economy. Tapi macam sekarang pun rasa tak ada ke ura-ura nak kurang. Tidak immediately lah. Not Tapi immediately. Sekarang kemungkinan pun itu ada. kita ada lebih kurang dalam 20% daripada kita punya register adalah orang-orang yang Below. bawah 500,000. Okey. Jadi Others, tak I tentu think kesalahan. waiting for the system to stabilize tau. I ada jumpa satu mekanik, my car mechanic. I tanya dia, you, berapa you punya threshold? Got 400,000. I said, kamu masuk ke? Otherwise you cannot claim ITC, you kena bayar for your spare part ke apa kan. Dia kata, I tunggu sistem stabilize sikit lah. Oh. Nanti bila everything okay, Apa maksud dia bila sistem stabilize tu? teething problem lah. Macam Okey. masa pelaksanaan semua kan. Biasalah, any sistem pun, any mana-mana negara pun, they went through this process. Okey. I jumpa beberapa orang konsultan daripada luar negara, daripada New Zealand ke Australia ke yang pernah cakap sama saya, Amarjid, this is normal. We went through all this, Yeah. what you're going through, so it's Yeah. normal. Yeah. Everybody have to work together for the sake of your nation, dia kata. Okey, kita akan berehat seketika dan kembali terus selepas ini bersama Puan Amarjid dan Puan Zuraini untuk GST 101. Kita berehat seketika. GST 101 kembali 0322828962 talian yang kami sediakan. Bertalu-talu pemanggil pada malam ni. Walaupun 3 pemanggil yang awal telah pun memenangi perisian, tapi nampaknya pemanggil ni genuine caller. Mereka memanggil bukan kerana Nakkan perisian itu. Dia tanya sebab dia nak tanya pada Puan Zuraini dengan Puan Amarjid ni. Kita tahu tinggal 16 hari saja lagi sebelum pelaksanaan GST, jadi ramai yang semakin teruja, semakin prihatin, semakin ingin tahu, dan itulah yang kita bincangkan peringkat awal. Banyak juga perkara yang sudah mula viral di dalam media sosial yang tidak kesemuanya hakikat, tidak kesemuanya betul. Saya mendoakan kesabaran pegawai-pegawai custom lah nak menangani. Puan Zuraini dah tersenyum, Puan Amarjid. Saya dapat membayangkan lelahnya. Sementelahan saya sekadar menjadi host pun orang tanya dengan saya macam-macam, macam saya tahu semua. Jadi saya mohon bantuan dan kesabaran daripada Puan Amarjid lah. Kalau saya ganggu selalu boleh ke? Nak tanya sikit itu No ini problem, macam-macam ni no orang problem. tanya. Most Ingat saya welcome. tahu semua, saya tak tahu. Most welcome. Saya kena tanya dengan Puan Zuraini. Masih lagi kami boleh membeli laluan 0322829062 untuk anda bertanyakan soalan berkait dengan pelaksanaan GST lagi 16 hari sebelum pelaksanaannya dimaktubkan. Pendidikan. Saya ingin memberi ruang ini kepada Puan Amarjid kerana sensitiviti ramai terhadap sektor pendidikan ni, naik tak naik GST di mana, mana yang exempted, mana yang tidak. Mungkin elok kita mudikan, walaupun tema ini telah pernah dibicarakan, tapi masih ada soalan-soalan yang dikemukakan kepada kami berkait dengan pendidikan. Ya, apa yang harus kita luruskan tentang pendidikan? Puan Amarjid. Okey, di bawah Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan,
pembekalan yang dikecualikan, Ya. 2014, butiran 14. Menyentuh bahawa ataupun menjelaskan pusat asuhan kanak-kanak, prasekolah, sekolah rendah, secondary school, dan juga yang itu pre-tertiary, peringkat matrikulasi, college community dan Saya sebagainya. lihat di sini Islamic Religious Schools Enactment of the States. Yes. Ya, jadi di Ini bawah sekolah-sekolah negeri. agama pun, dan termasuk yang universiti-universiti semua. Okey. As long as dia berdaftar di bawah perundangan yang berkaitan, katakan Akta Pendidikan 1961, 1998, and then Universities and University Colleges Act 1971 dan sebagainya. Yep. As long as dia daftar, dia become education provider, pembekal perkhidmatan dikecualikan. Okay, dia pembekalan perkhidmatan pendidikan oleh mereka ini adalah dikecualikan. So apa seterusnya yang butiran 15 menyebut kantin operator di sekolah, di sekolah rendah dan sekolah menengah, walaupun di kantin itu dikendalikan oleh pihak ketiga, dikecualikan. Food dan drinks untuk sekolah rendah. Seterusnya butiran 16. Butiran 16 menyebut bahawa ada yang walaupun pusat pendidikan tertentu yang berdaftar di bawah Education Act, tapi dia dikeluar daripada dikecualikan. Contoh dia tuition center, enrichment, and then untuk yang skills training dan sebagainya. So ini kumpulan tidak termasuk di bawah. Bukan education. Bukan kena education, dia education tapi dia tak masuk di bawah exam supply order. Okay, dia tak masuk. That means perkhidmatan yang dia sediakan semua standard rated. Itu yang concern sekarang tuition center kan. Ada yang kita pun terima email katakan akan dikenakan GST, dia standard rated lah. Okay, so this to qualify for to be exam supply ada 3 syarat. Satu, dia kena daftar, establishment kena daftar. Di bawah perundangan yang berkaitan. The other one, secondly, dia kena kursus, kurikulum. Kurikulum itu hendaklah dilulus oleh MQA. MQA itu accreditation tu untuk yang skills. Tertiary, ya. Ini yang kurikulum yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan. And then ataupun di bawah University and College Act dan sebagainya lah. Kena approve ataupun approve. Yang last kali itu ataupun daripada MQA. Itu untuk macam skill akademik laut Malaysia pun ada different skill, tapi kena kalau dia luluskan oleh MQA, accredited by MQA, then dia layak dapat status pembekalan dikecualikan. Ada, saya ingat masa kami membincangkan tentang ini, sesetengah pusat latihan ataupun malah universiti apabila latihannya peringkat profesional mungkin memerlukan peralatan, bahan-bahan kejuruteraan misalnya, ubat, farmasi. Jadi elemen-elemen ini beranggapan ramai yang mengatakan ini akan memberikan tekanan kepada sektor-sektor pengajian yang sebegitu. Mungkin penjelasan daripada Pak Ahmad. Yang untuk bawah pendidikan, yang sekolah kerajaan, and then matrikulasi community semua, dia bawa Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi. Dia ikut layanan GST status kerajaan. Di mana kerajaan masa sekarang dan bawa GST, pembekalan barangan dia dibeli pelepasan di bawah butiran 3 federal and state government. So Kementerian Pendidikan ini masuk bawah sana. That means sekolah-sekolah kerajaan semua yang considered dengan matrikulasi dan so dia barang, tapi perkhidmatan kena bayar. Because sekarang pun kita bawa kerajaan, perkhidmatan kita bayar. Untuk yang IPTA, yang universiti, sebab dia ada akta dia sendiri, dia status body tau. These universities yang awam, universiti awam, IPTA dengan IPTS, Institut Pelajaran Pendidikan Tinggi, high learning yang private swasta,
Okey, dia akan dapat relief atas barang-barang tertentu. Macam IPT bawa butiran 5. Okey. Dia dapat equipments. Equipment material. Okey. So akan disenaraikan lah. Kita akan letak barang-barang tertentu after dah selesai dengan MOF dengan MOE akan dipaparkan di our website lah. Okay. Kita bagi Relief tahu. itu maksudnya? Dia diberi pelepasan daripada membayar cukai perkhidmatan, CBP lah. Okey. Okay. Then after that yang sekolah swasta, yang rendah ke prasekolah ke dengan IPTS itu dia akan diberi pelepasan barang-barang tertentu. Seperti multimedia equipment yang digunakan directly dalam kursus. Okay. Dalam pengajian. Pengajian. Dan tools and equipment. Untuk macam kata chemicals for laboratory. Dan peralatan linguistic lab dan sebagainya. Okay. So ini semua ada di bawah butiran 5 lah. Okay. Untuk meringankan, walaupun walaupun kita kata dia dikecualikan, macam tadi explain kan awal-awal lagi, dikecualikan input tak boleh claim. Okay. Tapi untuk meringankan beban ini, ada diberi pelepasan untuk membayar atas barang-barang tertentu lah untuk digunakan dalam pendidikan. Itulah sebab kita banyak exam item, zero rated item. Saya bayangkan tediousnya kerja custom. Kerana jumlah itu yang banyak. Tersenyum berdua ni. Terima kasihlah kerana kesabaran itu. Demi meringankan tekanan kepada sektor-sektor tertentu, maka terlalu banyak pelepasan yang ditawarkan. Tetapi setiap pelepasan itu apabila itemnya banyak, saya membayangkan tugas custom itu rumit untuk melihat satu persatu. Tadi kata untuk pengajian. Nanti dia beli banyak-banyak cangkul, dia kata untuk pertanian. Rupanya untuk kebun kat luar. Jadi itu banyak isu yang saya membayangkan akan mungkin timbul. Ada pemanggil lama menanti. Hello. Encik Tajudin ya? Hello. Encik Tajudin? Ya, saya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Encik Tajudin. Encik Tajudin ni apa? Berniaga ke apa? Saya bekerja. Okey. Jadi saya nak tanya berkenaan orang kurang upaya dan warga pencen ni. Okey. Adakah dia orang ni kena bayar GST juga tuan? Orang pencen dan juga OKU ya? Ya. Apakah bentuk pelepasan insentif yang mungkin? Baik, itu saja ke Encik Tajudin nak tanya? Itu saja. Okey, jadi Puan Amarjid atau Puan Amarjid ya? Okey, kita ada 2 lagi butiran, 3 lagi butiran di bawah relief order. Tadi jadual 1. Kita ada di bawah jadual 2. So, okey, untuk private charitable organisation yang private charity Okey. Untuk OKU pun dan kurang upaya pun kita ada. So ada peralatan tertentu yang diberi pelepasan. Persatuan ini akan beli untuk digunakan untuk ahli-ahli dia. Okey. So ada pelepasan diberi. So macam nak katakan orang tua tu kita ada BRIM kan, kerajaan pencen, bagi ada bagi BRIM. Ada pencen besar tak dapat BRIM. Gaji besar, pencen besar dia tak dapat BRIM. Kalau kita pergi konsep GST, kita kata GST tu apa, consumption tax kan. Jadi pada peringkat consumption lah. So kita ada banyak sediakan macam tadi saya kata apa, zero rate item kan, kita kata roasting. Kalau bukan bergantunglah pada apa kita gunakan, apa yang kita belanjakan. Kalau perbelanjaan kita lebih kepada yang berada dalam list zero rate item tu, adalah GST. Tetapi kalau kita asyik berbelanja, sekarang trend apa, tukar telefon baru tukar je nombor model, telefon pun tukar model. Of course that one akan meningkat. Teknologi berubah setiap 8 bulan. Jadi setiap 8 bulan nak kena tukar telefon. Sudah pension tak payahlah yang canggih-canggih. Lagi pencen lagi want to enjoy life, dia kata. Dia peralatan untuk OKU tadi kalau dia beli melalui persatuan dan dia ahli kepada persatuan, ada pelepasan. Jadi isunya di sini adalah kalau mereka adalah merupakan OKU, memerlukan keperluan fasiliti peralatan khusus, maka jika dibeli melalui persatuan misalnya akan ada relief akan ada pengecualian. Tetapi sebagai pengguna, jika mereka pergi ke pasaraya, maka mereka akan just normal. Mereka dianggap sebagai pengguna, jadi tidak ada spesifik. Tadi kita tengok iklan apa, buku tadi tu kan, dia kata dulu pun dah ada, cuma kita tak nampak. Jadi sekarang ni kita kerajaan nak lebih tulus, kita nampak apa benda yang kita bayar sebenarnya. Itu je lah beza dia. Okey, jadi kita bersama Puan Zuraini dan juga Puan Amarjid bercakap tentang GST dalam GST 101. Jadi kita belum usai lagi dalam konteks saya nak memperkenalkan di mana pengusaha boleh muat turun untuk borang tadi penyata, kan. Okey, bila seseorang tu telah berdaftar dengan GST, dia akan perlu mengukakan penyata.
Penyata ni bergantung sama ada kita kata dia perlu hantar setiap bulan ataupun setiap 3 bulan. Itu bergantung kepada dia punya pendapatan lah. Kalau mereka yang decide bila dia mendaftar, dia kalau perolehan bercukai dia kurang daripada 5 juta, kita kata dia perlu mengemukakan penyata setiap 3 bulan. Kalau lebih 5 juta, cakap yang pendapatan tinggi itu dia setiap bulan dia kena hantar. Dan kita kata penyata dan bayaran cukai jika ada perlu dikemukakan dibuat bayaran pada bulan berikutnya. Contoh kalau 3 bulan tu dia April, Mei dan Jun. So pada bulan Julai. Selewat-lewatnya hujung bulan Julai dia kena hantar penyata dan bayaran sekali kalau ada. Ini mereka akan tahu pada bila? Pada waktu pendaftaran? Masa kita luluskan pendaftaran tu kita dah maklumkan. Mereka yang membuat perakuan dan mereka yang memilih sama ada sebulan atau dia tak pilih. Dia punya masuk. Threshold, depends on the threshold. Bila dia daftar tu dia akan maklumkan kepada kita berapa turnover dia dan kita akan ikut ni. Tetapi kalau dia tak setuju dia boleh buat rayuan lah untuk tukar. Mungkin ada setengah-setengah tu dia kata dia tak nak berada dalam 3 bulan. Dia punya sistem yang setiap bulan senang dia nak hantar kat duit. So dia boleh merayu pada kita. Dan kita akan ada walaupun berada di bawah threshold mereka boleh menghantar tiap bulan ya. Kurang 500 juta, 5 juta tadi tu. Apa justifikasinya mereka perlu menghantar tiap bulan itu kalau lagi besar pendapatan lagi setiap bulan? Kerana apa? Satu input tax credit lah, tuntutan input tax tu. Big companies, satu volume besar. Millions of so they satu lagi cukai yang perlu dibayar tu dia dah collect kan. So cara dia nak kemukakan kita ada 2 cara. Sama ada pakai borang, melalui borang sendiri yang dia boleh muat turun daripada portal kita ataupun melalui akaun mereka. So setiap kali mereka berdaftar kita akan kasih mereka satu online account untuk mereka boleh masuk dalam membuat submission secara online pun boleh secara online. Dan kita tidak memerlukan meminta dokumen untuk supportkan apa yang diikrarkan tu. Saya ingin tunjukkan apa yang disebut oleh Puan Zuraini ni di sini kerana sebenarnya apa yang ditawarkan di portal GST Customs di gov.my ini sangat berguna. Apa yang disebutkan tadi soal borang yang boleh didapati di sini ya Puan di perundangan. Borang-borang CBP. Jadi anda boleh sentuh di borang-borang CBP. Item yang mana satu ni Puan? Item nombor 7. Nombor 7 ini ya. Panduan sediakan item 03 ini ya. GST 03 muat turun. Jadi kalau ingin dimuat turun, kalau di sebelah yang perkataan di sini tu adalah panduan untuk mengisi. Macam mana apa benda nak perlu dimasukkan dan muat turun adalah borang dia yang perlu diisikan. Muat turun. Inilah borang yang perlu diisi. Jadi ini mereka muat turun, mereka cetak kemudian harus kami masih lagi tulis perkataan draft tu sebab kita tak nak orang hantar lagi. Sebab perkataan draft tu dah ada kan. Belum lagi ya. Sabar. Ada yang tak sabar-sabar. Dia tengok dah ada dah bulan. Jangan. Dan kita minta type kan. Tak boleh tulis tangan. Sebabnya kita takut nanti ada orang tulis 6 tu nampak kosong. Nanti susah. Saya harap nanti salah satu episod GST 101 ni kita hanya menceritakan tentang apa yang ditawarkan di portal. So, banyak sebenarnya maklumat-maklumat yang ditawarkan di portal itu yang harus digunakan oleh pengguna dan juga oleh pengusaha. The industry guide. Betul. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Puan Amarjit. Bagaimana Puan Amarjit? Okey, perlu datang lagi minggu depan? Saya boleh berunding dengan Datuk Seri. Kita bagi peluang pada KP. Terima kasih Puan Zuraini kerana sabar bersama kami dan terima kasih kepada semua penonton. Jangan lupa saban Ahad menjelang hari-hari yang berbaki sebelum pelaksanaan GST ini semakin pentinglah kedudukan rancangan ini. Jadi anda boleh manfaatkan dengan menelpon kami dan menghubungi kami. Kita akan jumpa lagi dalam kesempatan akan datang insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah. GST 101 akan kembali.